Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك المؤمنين المخلصين واجعلنا من الفائزين في الدارين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucap alhamdulillah sebanyak-banyak mengikut sebanyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita. Kita telah maklum bahawasanya tidak beruntung, tidak berjaya selain daripada orang yang beriman. Alhamdulillah,
dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang yang beriman kepadanya. Alhamdulillah. Allah menegaskan dengan keuntungan orang yang beriman. Allah kata qad aflahal mu'minun. Demi sungguhnya aflahal mu'minun, beruntung, bertuah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Oleh itu saya seru diri saya sendiri dan kepada tuan-puan sekalian, mari kita meneruskan, menetapkan keimanan kita kepada Allah dan usaha supaya kita jadi hamba yang beriman yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala sudah beri kepada kita modal utama. Allah sudah beri modal untuk kita buat berniaga. Marilah kita berniaga dengan modal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini supaya kita dapat untung yang besar, dapat laba yang besar. Jangan kita mampuh modal. Jangan kita mupuh modal. Jangan kita makan modal. Itu setengah daripada orang yang bodoh, orang yang tak pandai kira. Bila orang beri modal kepada dia, dia guna modal itulah sampai ke habis modal tu, nak hantar balik pun tak boleh. Wal iyadzabillah. Modal iman, modal yang besar. Maka kita ni ada beberapa seteru yang untuk nak memampuhkan, nak menghabiskan modal tu. Wal iyadzabillah. Beruntung besar, berjaya besar orang yang Allah Subhanahu wa taala beri jagaan, beri alat, boleh dia nak jaga modal dia, serta boleh dia usaha dengan modal tu ke arah lebih berjaya, ke arah ke arah lebih beruntung. Alhamdulillah. Maka di antara cara nak jaga iman kita, nak jaga daripada, dengan kata lain nak jaga daripada kesesatan, kita tak dapat tidak mesti kita kena salah satu daripadanya, kita kena belajar di ulama-ulama, di ahli-ahli yang pandai dengan agama sebenar-benarnya. Itu di antara cara kita nak jaga sungguh daripada kesesatan. Sebab itulah, kerana salah satu daripada cara yang nak boleh jaga agama tu, kita kembali kepada, kita belajar dengan orang ulama yang berkeahlian sungguh di dalam agama. Orang-orang yang nak meruntuhkan agama, nak merosakkan agama, nak menyesatkan agama ni, nak menyesatkan orang-orang yang beriman, dia mengurangkan, dia menjatuhkan kelas ulama-ulama yang sebenar. Dia usaha supaya orang ramai ni berasa kata ulama, ahli-ahli ilmu sungguh ni, kelas dia, standard dia rendah, biasa saja. Imam Nawawi manusia serupa dengan kita aja. Ibnu Hajar Asqalani seorang yang sesat. Imam Syafi'i dia manusia biasa aja. Ada lebih, ada kurang. Kita pun boleh sapa peringkat Imam Syafi'i, kadang lebih kita daripada Imam Syafi'i. Mana di hari ininya tak ada orang yang ulama yang kata jadi ahlillah, ahli agama yang bawa agama sungguh ni, tak ada. Biasa. Bila dia biasa,
itulah dia boleh nak menghasutkan, dia boleh nak memasukkan perkara palsu ke atas kita. Dia selit masuk boleh, kita pun berasa ya sungguh Imam Syafi'i manusia serupa dengan kita, Imam Nawawi manusia serupa dengan kita, Imam Ghazali jahil di dalam ilmu hadis, tak faham mana dalam ilmu hadis. Jadi biasa saja ulama-ulama tokoh-tokoh, sedangkan cara ulama kita dulu, dia kata Imam Syafi'i al-Imamul A'zam, Imam Abu Hanifah al-Imamul A'zam, imam yang paling besar, imam hak besar, imam yang agung, imam yang agung, imam besar. Bila kata agung tu saya pakai kata besar lah bahasa Melayu, gitu lah bahasa agung besar kan. Imam agung dipanggil al-A'zam, bukan besar biasa, agung biasa, lebih agung, maha besar, isim tafdhil dia. Dengan itu, dengan sebab kita kata inilah Imamul A'zam, kita berpegang dengan pendapat dia, kita ikut dengan pandangan dia di dalam masalah agama. Sebab dia bukan imam biasa, dia bukan orang biasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kalau kita nak kira dia manusia, tetapi bukan manusia biasa. Manusia yang diberi risalah, yang dilatihkan Rasul. Sebab tu kita tak kata dia tu orang biasa kita boleh nak ikut, kita tak mau ikut pun boleh, bukan. Rasulullah wajib diikut kerana dia manusia yang dijadikan dia utusan, manusia yang dilatih jadi Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi di masa belakang ni, di masa kebelakangan, siapa kepada Rasulullah pun jadi manusia biasa. Masya Allah wal'iyadzabillah. Cuba tengok dengan sebab apa? Ia bermula kepada merendahkan peringkat-peringkat ulama. Kamar dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia ni sebelum daripada Allah jadi latih dia jadi rasul, dia Muhammad ya. Dia budak-budak biasa sama dengan budak-budak kampung, budak biasa saja. Cuba tengok jadi siapa kelas tu. Sedangkan ulama kita, Nabi kita melia sebelum daripada lahir lagi. Sebelum daripada lahir pun Nabi ni melia dah. Dia dilatih jadi Nabi dah. Sehingga setiap kitab yang sebelum daripada Nabi, daripada Al-Quran, Nabi Musa, Nabi Isa, sebelum daripada ni diangkat janji, Allah akan berjanji, sekiranya dibangkit Nabi Muhammad, kamu mesti beriman dengannya. Begitunya kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Adam bertawassul dengan dia, berdoa supaya Allah minta ampun dosa dia, kesilapan dia, dengan sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cara yang huduh, cara yang keji ini boleh sampai kata Nabi Muhammad ini orang biasa saja sebelum daripada dibangkit Rasulullah. Cuba tengok, kita boleh terima ke tak? Boleh terima, masyarakat kita boleh terima idea ni, sipil ni kita boleh terima. Ini kata satu daripada cara yang lubang untuk mereka nak menyesatkan ummah. Oleh itu, supaya kita nak kawal, nak buat benteng, kita kena mari kembali kepada belajar, terima ilmu melalui ulama-ulama yang sebenar. Maksud saya ulama yang sebenar bukan ulama yang didakwa ataupun bukan yang dikata-katakan. Seperti kata tadi, saya ni sebagai seorang ulama, mari hidup bersama ulama. Saya bukan. Saya bukan kelas tu. Saya hanya sebagai mudzakir, sebagai nak bagi ingatan, nak sebut supaya
kita ni mari boleh ada sifat pertimbangan. Letak mari fikir semula, takut-takut kita sekarang sudah duduk kat tepi. Duduk kat tepi-tepi, duduk kat bira-bira tu, saya mari nak tarik, mari letak kat tengah. Bila letak kat tengah ni boleh pandai kiri, pandai kanan, boleh buat pertimbangan. Itu di antaranya. Sebab apa? Sebab ulama kita yang sebenar, satu dia bersifat dengan ikhlas. Betul-betul dia ikhlas. Di mananya dia nak kepada pengkat, di mana dia nak kepada duit pitih ada. Tinggi keikhlasan Imam Syafi'i. Dia kata dia suka, dia kasih sangat bahawa sesiapa seseorang yang terima ilmu daripada dia, tidak dibangsakan ilmu itu kepada dia. Tinggi Imam Syafi'i. Maknanya bila siapa belajar dengan dia, siapa baca buku dia, jangan bangsa kata ini Imam Syafi'i kata, aku belajar dengan Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i bagus sangat tinggi. Dia tak mau. Biar dia mau kata ini pendapat dia mau sendiri, dialah faham sendiri. Dia tak suka orang bangsa pada dia. Naknya dia nak sebar ilmu. Beginilah kalau kita orang ahli penderma, kita ahli ada duit ke, dia suka dia bagi duit, orang tu tak bagi tahu kepada orang, kata dia bagi pitih. Jangan cerita kata bahkan cerita kata aku pergi kerja boleh duit, aku pergi kerja boleh pitih. Jangan bangsa kepada yang bagi duit tu. Bila orang kelas ni, apa kita nak kata? Ikhlas yang tinggi. Di hari ni kita bila bagi pitih, kena masuk dalam Facebook, kena ada tempat kat depan masjid, bukan satu tempat dah, depan lagi, tepi lagi, tangga lagi, banyak kena letak. Tak letak gitu ada problem besar lah. Ni kita di hari ni yang mengajar tenaga bagi tazkirah ceramah pun begitu juga. Nak kepada nama, masuk Facebook, cuba tengok dia. Facebook tak tahu pergi ke mana-mana, ni tak tahu pergi ke mana dah ni. Naknya kepada pengkat. Mana keikhlasan apa? Bila tok guru macam ni kita boleh percaya. Tapi oleh kerana kita pun tak faham juga, oh ni hebat tok guru ni, dia mengajar orang ada beratus ribu, Masya Allah, ni lah tok guru sungguh. Dia bila lagu tu ukuran ni. Jadi bukan meta, bukan kilo, bukan neraca agama buat ukur di hari ni. Neraca untuk nak menyesatkan manusia daripada jalan yang sebenar. Itu cara Imam Syafi'i. Itu halus dianya. Bila dia berdebat dengan orang, Imam Syafi'i, bila dia berdebat dengan orang, dia kata, aku tak suka bila seseorang berdebat itu dia silap dan salah. Dia tak suka. Dia suka bila orang berdebat dengan dia, orang ni berada di atas landasan yang betul. Kita bila kita berdebat, kita suka sangat orang yang berdebat dengan kita salah. Bila salah kita pegang remah lalu hening dia, mujahil, bodoh. Macam mana mu nak faham masalah? Kita nak remah je. Imam Syafi'i dia tak suka orang salah di dalam seteru dia, orang berdebat dengan dia silap di dalam berdebat dengan dia. Bahkan dia suka orang berdebat dengan dia boleh ambil kesalahan dia. Itu ulama seperti ini. Adakah kita bilang ulama ni ulama dunia? Ulama seperti ini, adakah kita nak bilang kata dia ni orang biasa? Serupa dengan kita saja, serupa dengan aku. Dua butir ni pun pada dah. Sebab itulah ilmu dia barakah, berkat siapa kepada kita hari ni tak mati-mati. Orang duk usaha, bukan usaha kerak kaki. Orang duk usaha nak kerak tekak. Orang nak kerak tekak Imam Syafi'i, tapi tak putus tekak dia. Barakah, boleh berjalan terus sampai kepada hari ni. Setengah daripada cara nak merutuhkan agama, cara nak menyesatkan agama,
Caranya dia memaniskan ayat. Memaniskan ayat-ayat. Ini cara dia. Memadukan akan ayat-ayat ataupun ibarat-ibarat yang keluar daripada mereka. Di antara ayat yang jadi manis, yang dimadukan, faham dimadukan? Yang dimasuk manisan madu tu. Tu maksud saya, yang dimadukan. Bukan madu menjadikan dua ibu dua, tu bukan tu. Yang dimaniskan dengan madu, dengan manisan madu. Kata kita kembali kepada salaf. Kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Manis ke tak tu? Kalau bahasa petani, bukan manis biasa, manis leting. Manis leting. Sini manis apa? Manis sangat. Tak sedap manis sangat. Manis sangat tu kelimah biasa ya. Kena manis leting panggil. Manis sungguh-sungguh. Kembali kepada salaf, manis sungguh-sungguh. Siapa lagi nak kata ini salah, ini silap? Siapa nak boleh kata? Siapa berani lawan kata bila orang kata kita kembali kepada salaf, kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis? Siapa nak kata salah ayat ni? Tak boleh dah. Tak boleh kata salah. Tetapi ayat ini ayat yang bahaya, yang ada bahaya, yang ada racun di dalamnya. Sebab tu saya kata dimaniskan, dimadukan. Kalau tak masuk madu, dia tak boleh minum dah, dia pahit. Memang ada racun kat dalam tu. Sebab apa yang saya kata ada racun kat dalam tu? Saya nak tarik mari tak kat tengah sikit. Yang duduk kat tepi pagar, yang nak jatuh tu mari duduk kat tengah, cuba mari duduk kat tengah. Boleh jadi kita terkawal, boleh terkawal. Kita tinggal sikit dulu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Nanti kat hujung-hujung. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita orang ahli sunnah wal jamaah ni, kita memang kita sudah duk beretika, kita duk bawa dah hak kita tu. Tapi kadang-kadang bila mari perkara keadaan begini, kita berasa bergonjang. Nampak juga kembali kepada salaf, nampak juga kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Bila dengan begini, mereka boleh ubah beberapa perkara yang sudah ditetap, yang sudah sabit dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dengan dakwa kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dengan dakwa kembali kepada salaf. Wal'iyadha billah. Betul ke tak? Ayat ni betul ke tak? Ayat betul. Tetapi praktikan dia betul ke tak? Ini hak tepat kita kena fikir, kita kena faham. Ayat betul, tapi praktik dia tak betul. Cuba tengok, sabit sudah, ulama sudah buat ketetapan daripada ulama salaf. Di dalam fiqh kita, bila tolak isteri dengan 3 tolak, tertolak 3 isteri. Sayyidina Rasulullah sendiri pun hukum begitu. Tetapi mereka yang ajak kembali kepada salaf, kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, mengatakan tolak 3 serentak, jatuh 1 tawa tidak jatuh. Cuba tengok, dia boleh ubah dah. Hukum yang sudah diijma' dia boleh sudah ubah. Kalau betul-betul dia kata kita kembali pada salaf, salaf sudah ittifaq, sudah ijma' kata jatuh 3, macam mana dia kata kembali kepada salaf, dia kata jatuh 1? Kita tak sedar-sedar. Dengan satu hadis dia bawa mari kita tertipu.
Hadis Muslim kata, hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah talak 3 pada masa Rasulullah, adalah talak 3 pada masa Rasulullah adalah 1 saja. Sedangkan ulama-ulama kita, hadis itu mereka sudah buat kajian, kata hadis ni kena tanggung. La ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabba zid wa tatamma wa salatul mahin wa sayyidina Muhammadan wa salatul qamar wa syaraba wa darajatul aliyah ba'dhu maqama mahmudan alladhi wa'adaka la tukhlifu ya arhamar rahim. Oleh itulah ulama kita ahli sunnah wal jamaah, dengan dia kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada cara-cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnah ni kita kenapa dua. Saya nak bagi ingatan kepada orang-orang hak tak berapa kejap ataupun yang dok rasa keliru di dalam kembali kepada hadis, kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis ini. Kadang kita tak faham apa makna kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, khususnya kepada Al-Hadis, kepada sunnah. Kalau ditanya kita nak jawab macam mana dengan secara tepat sikit, dekat-dekat kita nak jawab macam mana? Kembali kepada sunnah. Bagi saya susah juga kalau tanya saya nak jawab macam mana bapa, macam mana ustaz, kembali kepada sunnah. Pada lebih lagi kita tanya macam ni, berat lagi. Payah berat sikit. Ustaz, macam mana pendapat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i makna kembali kepada sunnah? Pening nak. Kok mana Imam Syafi'i kata, di mana ni Imam Bukhari kata? Berat lagi. Kalau nak kembali pada salah sungguh begitu. Untuk nak kawal sungguh. Kalau tidak, ustaz sendiri kau duk khoyar dengan kepala dia fikir. Aku nak jawab lagu ni weh. Jadi kita faham kata kembali pada sunnah, betul lah tu. Padahal hak dia, pendapat dia, pandangan dia. Jadi masalah agama jadi keliru sungguh. Kita faham kata dia cerita itu yang sebenar hakikat dia, di pandangan dia aja. Sedangkan dia tak boleh kita pakai, tak boleh kita kembali kepada Imam Syafi'i, tak kembali kepada orang lain, kerana sama manusia. Dia sendiri suruh kembali pada dia, pakai dia. Betul tak? Tak betul. Tak betul cara. Kembali kepada sunnah, kembali pada kitab dan sunnah, kembali kepada apa yang ditunjuk oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kembali pada Quran, apa yang ditunjuk, yakni apa makna yang ditunjuk oleh Al-Quran, apa makna yang dipaham daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu satu daripadanya. Bukan dengan makna kembali pada Al-Quran, kita letak ni Al-Quran tak kat rumah, bila kita pergi ke pasar kena kembali pada Quran, balik ke rumah kerana Quran duduk kat rumah. Bukan macam tu. Bukan, tentu bukan macam tu. Dan bukan apa yang kita semata-mata kita faham daripada Al-Quran, bukan. Kena kembali kepada apa yang ditunjuk, yang dikehendaki oleh Allah dengan ayat itu. Itu makna dia. Dan juga kembali kepada hadis, apa yang ditunjuk, kembali kepada makna hadis. Itu mudah, pendek ringkasnya. Oleh itu ulama kita cuba tengok, khususnya Imam As-Suyuti di dalam kitab dia, kitab tafsir, astagfirullahalazim,
Tinggal dulu. Tengah padanya satu kita apa ni? Tinggal dulu. Imam As-Suyuti dia kata, qad ujibat da'watukuma. Kata Allah cerita Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengucap amin. Imam As-Suyuti kata Nabi Musa berdoa, Nabi Harun kata amin. Allah jawab kata qad ujibat da'watukuma, sungguhnya telah diterima doa permintaan kedua-dua engkau. Kedua-duamu ni telah diterima doa permintaan. Dari ayat ni dia tunjuk pengertian ayat ni, maknanya seorang yang berdoa, seorang yang lain lagi itu kata amin, kedua-dua dibilang yang berdoa. Itu tunjukkan ayat. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala tidak caci bila seorang berdoa, seorang kata amin. Allah kata diterima doa. Bila kita kembali pada Al-Quran, kita berdoa, seorang jadi imam berdoa, kita makmum amin, kita makmum ke semua mengucap amin di atas doa imam, adakah bid'ah dalalah dengan kembali pada Al-Quran? Tidak. Dengan sebab Al-Quran tak caci. Al-Quran Allah pula cerita kata dia terima cara berdoa begitu. Tiba-tiba orang yang ajak kita kembali pada Quran dan hadis, bila baca doa seorang, orang lain amin, bid'ah dalalah. Kembali pada Al-Quran tak? Mudah-mudah ya contohnya. Kalau kembali pada hadis, banyak lagi di dalam hadis. Tetap sahabat amin di atas doa, Nabi amin di atas doa sahabat, berapa banyak lagi. Itu makna dia kembali kepada Al-Quran. Oleh itu Al-Quran, makna Al-Quran yadullahi fawqa aydihim wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang aku biyadih, di tangannya. Adakah madlul pengertian biyadih di sini makna Rasulullah duduk di dalam genggaman, duduk di dalam tangan Allah begini? Semacam saya ambil air ni, ini botol ni di dalam tangan saya, beginikah? Ini bukan makna ayat, makna hadis ini wallazi nafsi biyadih, makna hadis ini demi Tuhan yang aku di dalam kekuasaannya, yang seperti aku duduk di dalam tangan dia. Macam mana dia nak retah aku, macam mana dia nak atur kerja aku, dialah yang berhak, yang kuasa mutlaknya. Itu maksud dia. Maka bila kita kembali kepada kepada hadis, kepada Al-Quran, kata yadullah dengan mana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna kembali kepada sunnah. Itu satu, kembali kepada sunnah dengan mana kembali kepada apa yang ditunjuk oleh sunnah. Yakni pengertian hadis, hadis yang sabit daripada Rasulullah. Hadis ni pula bukan ke semua dah, hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis tak sabit, kalau hadis dhaif jiddan, hadis maudhu', kita tak boleh kembali kepadanya. Di hari ni sama-sama kaedah ni. Kaedah kita tak boleh pakai hadis yang dhaif, hadis dhaif tak boleh pakai. Tak boleh pakai hadis dhaif sampai kepada peringkat kitab-kitab fadilat dalam masjid kena bawa tubik keluar habis dah hari ni, bawa tubik bakar, bawa tubik tahuk dah tak boleh, tak boleh pakai hadis dhaif. Masya-Allah. Sebab kembali kepada hadis kena hadis yang sahih. Tu cara dia, caranya. Allahu akbar. Sebab ulama tak boleh pakai. Ulama tak boleh pakai. Kita kerana ulama orang sama dengan kita. Sedangkan ulama hadis Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan Imam Bukhari sendiri, mereka itu memasukkan hadis dhaif di dalam kitab mereka.
Bukhari dia tak masuk di dalam Bukhari dhaif. Di dalam kitab dia yang lain dia masuk hadis yang dhaif. Di dalam kitab tarikh dia masuk hadis dhaif di sana. Isyarat kata semata hadis dhaif bukan ditolak, bukan ditahu. Kalau ditolak tak boleh beramal langsung dengan hadis dhaif, mereka itu buat amaran dulu lagi dah. Tak masuk dulu, tak boleh hadis ni hadis dhaif. Tak boleh riwayat hadis yang maudhu', haram riwayat hadis yang maudhu'. Kalau kita tahu kata maudhu'. Tu kaedah ulama. Kalau kita pergi tajuk tu jadi panjang ikor sikit, panjang tak kena semaya Isya malam ni. Dia panggil kena kita tahu nak berjaga sebab kita ni kena tertipu belaka ni. Banyak jurusan, banyak tajuk yang kita kena beri jagaan. Mari kepada pokok kita lah. Sepik sikit. Sebab tu di sana kemarin saya kata beginilah. Supaya kita nak beri mantap sikit, supaya kita nak beri kemah sikit, kita kena dengar banyak sikit, kena faham banyak sikit. Sebab tu kena cari setiap usaha sulit sini sore untuk saya. Baru boleh lama sikit lah. Boleh panjang sikit. Kembali kepada sunnah yang kedua, dengan mana kembali kepada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dengan mana tariqah. Sunnah dengan mana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa Malaysia ni panggil apa? Manhaj. Cara Rasulullah, bahasa Inggeris sikit. Hak bahasa sikit apa? Bukan kurikulum, hak seakan-akan kurikulum dia. Silibus dia panggil, silibus. Tu begitu. Itu mana kembali kepada sunnah Rasulullah. Rasulullah cara silibus dia, kurikulum manhaj dia macam mana di dalam agama, di dalam menyampai agama, di dalam terima perkara, di dalam yang sahabat buat. Itu mana kembali kepada sunnah. Maka ulama ahli sunnah ni dikata ahli sunnah, ulama yang kembali kepada sunnah sebenar-benarnya. Dengan dua makna tadi, kembali kepada makna sunnah, kembali kepada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itulah bila kita belajar di dalam ilmu akidah pun baik, di dalam ilmu fiqh pun baik, di dalam ilmu tasawuf pun baik, kita dapati beberapa perkara yang banyak yang tidak ada di dalam hadis dengan secara nas. Yang tidak nas, yang tidak totok, yang tidak Rasulullah tidak terus-terang betul-betul. Contohnya, ada tidak di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, di dalam hadis Rasulullah khususnya. Kata Al-Quran ini bukan makhluk. Ada tak? Kata Al-Quran ini makhluk, ada tak? Ada tak? Al-Quran makhluk, ada tak? Tak ada. Al-Quran bukan makhluk, ada tak? Tak ada. Tetapi tajuk ni ada tak di dalam ahli sunnah wal jamaah? Ada tak? Tak tahu belaka. Hak tu pun tak tahu, ni pun tak tahu. Hak tu senang. Hak tak tahu tu senang. Mudah. Tak ada. Tak ada. Tetapi ulama ahli sunnah mari menyabitkan masalah ini. Dia ambil kat mana kata dia ahli sunnah pakai hadis, kat mana di dalam hadis tak ada. Cuba kita fikir dah. Tak ada dalam hadis macam mana? Kata ulama ahli sunnah, ulama pakai hadis, hadis tak ada. Pening. Pening. Tapi kalau tahu cara yang saya sebut tadi, oh ya aku nampak dah lah, aku nampak. Boleh. Sebab apa? Sebab kembali kepada sunnah bukan dengan mana kembali pada nas apa yang betul-betul ada di dalam sunnah begitu. Kembali dengan mana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara dia bila tak ada hak betul ni macam mana nak faham? Kena ambil faham, mafhum, istinbat daripadanya. Allah buat asuran, kita ambil asuran nyawa. Apa hukum? Kita nak cari kat mana di dalam Al-Quran dan hadis asuran nyawa.
Ada ke tak? Tak ada. Rasulullah ada menerai ke tak? Sudah ada menerai. Rasulullah sudah terai lama dah asuran nyawa di dalam hadis dia, tetapi bukan dengan jalan totok. Cara Rasulullah kena faham. Inilah dikata ulama ahli sunnah, ulama yang kembali kepada sunnah dengan dua cara. Al-Quran makhluk ke bukan makhluk? Alam ini baru ke qadim? Ada tak di dalam hadis? Kata Rasulullah bercakap alam ni rukun satu daripada rukun ahli sunnah. 15 rukun ahli sunnah yang ulama ahli sunnah kembali pada Quran dengan dua cara tadi, sudah jadi ittifaq 15 ni sebagai rukun ahli sunnah, akidah ahli sunnah, yang siapa menyalahi daripadanya dibilang orang ni sesat, dibilang orang ni setengah daripadanya yang menyalahi kafir bila menyalahi dengan 15 rukun, salah satu pada 15 rukun. Maka rukun yang 15 ini tidak diajar oleh Rasulullah, tidak diajar oleh sahabat Rasulullah dengan secara berterus terang, dengan secara betul-betul, tetapi dibilang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan sebab rukun yang 15 ini ada sabit dengan secara faham dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Faham mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami akidah, di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Yang diantaranya satu daripadanya ulama ahli sunnah, rukun ahli sunnah wal jamaah, iaitu menyabitkan haqaiqul asya, menyabitkan haqiqatul ilmi. Dua, menyabitkan hakikat perkara. Semua perkara ada hakikatnya. Langit ada hakikatnya, bumi ada hakikatnya. Yang ni langit ada sungguh, bumi ada sungguh, air ada sungguh, matahari ada sungguh, manusia ni ada sungguh. Siapa kata langit ni benda yang mengikut keadaan kita je? Kalau kita kata ada, dia ada. Kalau kita kata tak ada, dia tak ada. Bumi ni mengikut dengan sengkaan kita. Kalau sengkau kata, kita kata bumi tak ada, bumi bukan ada. Kalau bumi ni kita kata ada, dia ada. Itu sesat daripada yang sebenar, kafir orang tu kita hukum. Sesat dan kufur. Karena itu rukun ahli sunnah wal jamaah. Di mana Rasulullah ajar begitu? Rasulullah tak ajar pun. Di dalam Al-Quran Allah kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah buat langit, bumi dan barang di antara kedua. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia buat. Ada perkara ni, tentu ada. Ada di sana satu kumpulan mengatakan alam ini mengikut sengka kita, mengikut kita nak kata. Kalau kita nak sengka kata ada, dia ada. Dan kalau kita kata tak ada, dia jadi tak ada. Itu salah dan silap. Di sini kena jaga juga daripada tasawuf. Orang ahli tasawuf betul, tapi orang yang belajar tasawuf yang tak sampai kelas, yang tak faham dia dalam ilmu tasawuf, menyebab bagi sesat juga, menyebab bagi jadi kafir juga, wal iyadza billah. Di mana dia itu, dia kata yang ada sebenarnya, hak hakikat ada sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, wahdatul wujud, satu saja yang ada hak hakikat. Hak lain ada khoya-khoya saja. Ada seperti bayangan, ada bayangan bayar. Ada sungguh kedak bayang? Kita duduk di tempat matahari, bayar kita ada ke tak? Tak ada. Kira ya ada. Bila nak ambil pergi jual, nak ambil pergi jual apa boleh tak? Lembu kita ada bayar. Boleh 2 ekor lembu saya ke, bayar saya ke boleh? Tak boleh. Hak ada sungguh apanya?
lembu ya yang ada sungguh. Oleh itu yang ada yang sebenarnya Allah, alam ke semua ni bayangan saja. Bahkan setengahnya ibarat kata bayar Allah. Langit bumi ni bayar Allah. Bila siapa pegang begitu, apa hukum? Kalau pegang begitu mengikut zahirnya, kafir wal'iyadzabillah. Salah. Itulah orang yang belajar tasawuf yang tak sampai martabat dia, tak sampai kelas, yang tak faham betul-betul kerana ulama tasawuf. Tasawuf yang seperti inilah dihukum sesat, dibilang bid'ah. Iyalah, hak sesat bid'ah. Bila kata kufur, bila kata bid'ah, tidak ada malaikat syar. Satu kaedah, satu dhabit. Tidak ada bid'ah melainkan syar. Tiap-tiap bid'ah ialah syar. Muraknya bid'ah syar'iyah, bid'ah pada syarak. Tetapi murak ulama tasawuf atas jalan hakikat, murak dia sengoti, kehendak dia sengoti betul. Betul sangat-sangat. Kata-kata yang ada hakikinya Allah, yang lain ini bukan ada, yakni ada seperti tak ada, bukan ada atas jalan sebenar. Benar ada. Tak nafi langit ada, bumi ada, matahari ada, air ada, manusia ada. Tetapi ada dianya bukan atas jalan hakiki, ada dia dengan jalan majazi, ada dia dengan jalan aridi. Ada dia kerana Allah buat. Ada seperti ini, ada kerana lain. So Allah tak ada. Yang ada tak hajat kepada dibuat. Ada zati, ada wajibul wujud, ada dia tu wajib, ada dia wajib. Itulah ada sungguh. Ada yang lain so Allah tak ada. Begitu je. So Allah bayar bagi Allah. Bila Allah ada, alam ni dia buat sebagai bayar bagi dia. Sebab tu dia kata bayar bagi Allah, bukan bayar Allah sungguh. So Allah bayangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu makna ada yang lain daripada Allah, tak ada. Makna tak adanya, kalau berbanding dengan ada Allah, dengan ada yang lain seolah Allah tak ada. Sebab ada hak lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun Allah beri ada sementara. Allah nak ambil balik, Allah nak menghilang pula, boleh hilang. Maka ada seperti itu, seperti tak ada. Ada pinjaman. Seperti saya malam ni ada duit 1 juta yang diberi pinjam oleh seorang daripada ahli jemaah kita. Sudah kuliah sebentar lagi dia nak ambil balik. Di bila saya ada pitih dah? Tak ada. Dia bagi pinjam saja. Bagi pinjam. Sudah kuliah dia ambil balik. Begitu kita ada, kita pinjam saja. Besok hari sebentar lagi naik motosikal balik kota pun Allah ambil balik. Tahu betul lagi ni kita. Tak tahu lagi siapa Allah nak ambil balik. Yang ni ada kita ni seperti tak ada. Yang ada yang tak hilang, yang ada sedia kala siapa? Allah. Sebab tu kata wahdatul wujud. Ada sungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Bila tengok lembu, siapa buat lembu? Allah. Nampak Allah. Allah lah yang ada. Lembu bukan ada, Allah buat. Jadi semua nampak perkara ni, nampak kata Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih kuat. Maka wahdatul wujud, ada hak betul, ada hak salah. Ada hak iman, ada hak kafir. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, kita menyampaikan ada semua perkara. Langit ada, bumi ada. Siapa kata langit tak ada, bumi tak ada, bulan tak ada, orang ni kafir billah, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara rukun ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, satu daripada rukun ahli sunnah wal jamaah, bahru sekalian alam. Semua alam ni bahru. Siapa kata ada alam qadim, orang tu kita ahli sunnah hukum kafir, kufur orang tu. Maka ahli sunnah kata begini ni,
Dia ambil kat mana? Adakah Rasulullah ajar kata alam ini baru? Ada tak? Ada ke tak sahabat ajar? Tak ada. Ada ke tak tabi'in ajar? Tak ada. Ada ke tak atba'ut tabi'in ajar? Tak ada. Ada ke tak atba'ut tabi'in mari? Tak ada. Sebab apa orang kata tak ada? Aku tak tahu. Aku tak biasa dengar, aku tak biasa mengaji. Dia kena ada. Dia ada banyak-banyak tu nya bertemu lah tu. Tapi dengan qadar ilmu kita yang sikit ini, dengan sebab jahil kita kata Rasulullah tak ajar kata alam baru, sahabat tak ajar alam baru. Dari sinilah dia kata tak boleh kita belajar sifat 20 sebab Rasulullah tak ajar, sahabat pun tak ajar. Jadi nampak cara dia. Tak nampak. Tetapi hakikat yang sebenarnya, kalau kita pakai sifir itu, kalau kita pakai kaedah tu, pakai sifir itu, banyak perkara yang kita tak boleh belajar di dalam Islam. Tak boleh. Ilmu hadis Rasulullah tak ajar, ilmu fiqh Rasulullah tak ajar, ilmu usul fiqh Rasulullah tak ajar, ilmu nahwu sama telah, ilmu sarah sama telah, ilmu bahasa Arab tak payah belajar. Apa nak belajar apa? Bila tak payah belajar tu, kita nak belajar apa? Belajar Al-Quran terus, belajar hadis terus. Masya Allah. Yalah, okeylah belajar hadis terus. Itulah mudahnya. Sebab itulah bila dia putus habis, dia putus habis rumah, dia putus habis, mudahlah dia nak bina baru. Mudah nak buat hak baru, nak buat macam mana pun boleh dah lah. Tu cara dia. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah, dia kembali kepada Al-Quran, kepada hadis, bukan kembali kepada Al-Quran dan hadis semata-mata nas, dia tidak. Dalil yang ditunjuk oleh Al-Quran dan Al-Hadis, pengertian Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri, itu makna kembali dia. Maka bila ulama yang mengikut kurikulum manhaj Rasulullah, selibus Rasulullah tadi, dia pergi baca di dalam Al-Quran, bila baca di dalam hadis Rasulullah, dapati bahawasanya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis kata alam perkara yang ada lain daripada Allah kesemuanya baharu ke semua. Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala kata Allahu khaliqu kulli syai. Allah suruh Nabi i'lan, Allah suruh Nabi umumkan, qulillahu khaliqu kulli syai. Katakanlah wahai Rasulullah, Allahu bermula Allah, khaliqu kulli syai, yang menjadi ia akan tiap-tiap sesuatu. Allah dia menjadi kesemua perkara. Bila dah kata Allah menjadi semua perkara, tentulah semua perkara ini belum dijadi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Itu ulama ahli sunnah wal jamaah yang guna dalil akli lah kira. Ni kata dia pakai akal. Orang ahli sunnah wal jamaah, satu daripada kaedah dia ilmu akal. Ilmu akal. Akal tu satu dalil daripada di dalam akidah. Dalil akli bila dah kata semua perkara dijadi oleh Allah, adakah boleh kita kata perkara ni sudah ada, kemudian Allah buat, Allah menjadikan dia? Betul tak sifat itu? Tak betul. Bila kata semua perkara dijadi oleh Allah, arti semua perkara belum dijadi oleh Allah, tak ada. Bila tak ada, artinya perkara tu ada kemudian daripada dijadi oleh Allah. Perkara yang ada kemudian daripada tak ada, itulah nama dia baharu. Itu nama baharu. Cara mendalami lagi, halus di dalam ilmu lagi, ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama kalam bahagi pula baharu ada dua pula. Ada baharu yang hakiki, baharu sungguh-sungguh. Oh, ni baharu sungguh.
iaitu perkara yang ada kemudian daripada tak ada. Langit, bumi, kayu, batu, air, itik, manusia, apa semua ni perkara baru yang hakiki. Yang kedua, dia bila pula kata baru majazi, baru yang bahasa pinjaman, baru bahasa kira-kira saja baru. Perkara sungguh bukan ada, iaitu tiap-tiap perkara yang berlaku kemudian daripada tidak, bukan perkara ada. Seperti berhimpun, seperti bercerai, seperti putus, seperti bersambung, seperti terputus. Itu perkara yang berlaku kemudian daripada tidak, baru juga. Cuba kita tengok. Sebelum pada maghrib tadi kita tak ada berhimpun. Sekarang kita berhimpun kat sini. Selepas pada solat Isya kita akan bercerai. Sekarang kita berhimpun. Berhimpun bercerai ini baru, bukan lama, tapi baru apa? Baru majazi, bukan baru ada, bukan ada. Itu falsafah Islamiyah sikit dia panggil sains. Itu sains Islam. Sama ya dengan sains pihak orang barat pun sama je. Perkara ni perkara yang sungguh sahaja. Itu cara menghiasi ilmu. Maka alam baharu ini sudah jadi rukun ahli sunnah wal jamaah. Dengan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis Rasulullah, hadis Bukhari, Imam Bukhari, Rasulullah katakan Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada, tidak ada suatu pun yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda yang lain pada Allah ada kemudian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna baharu. Siapa menyalahi kaedah ni, kita ahli sunnah wal jamaah hukum sesat dan kafir. Oleh itulah ulama kita hukum sesat daripada orang yang dakwa nak ikut salaf, yang dia kata alam ini qadim. Allah masya-Allah wal a'yadza billah. Ini bila dia putus kaedah ulama, dia kata kita kembali kepada salaf. Ibnu Taimiyah dia menakal kata ijmu' orang salaf kata alam qadim. Masya Allah. Cuba dia. Sebab itulah saya kata kita kena buat benteng, cara nak jaga daripada sesat dan menyesak mereka itu, kita kena kembali kepada ulama yang tahqiq, ulama yang betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, bukan ulama yang dakwa kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Siapakah ulama betul-betul? Ini kita patut kenal sikitlah, kita kenal daripada Imam Al-Qurtubi, daripada Imam Al-Tabari, daripada Imam kita Syafi'i sendiri, pada Imam Nawawi. Ini orang ulama yang betul-betul ikhlas, yang kembali, yang faham, yang mahir di dalam ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak pada masa tu banyak dah kita ambil, walaupun tak sampai kepada matlamat dengan secara kita rancang ataupun dengan cara kita kandak. Saya harap bahawasanya apa yang saya sampaikan tadi adalah taufik dan hidayah, ataupun dengan kata lain ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi faedah manfaat kepada kita, dunia kita dan agama kita, dan minta Allah memberi barakah kepada kita apa yang dia rezeki pada kita daripada ilmu kita, daripada makanan kita, minuman kita. Kalau diizin 9 minit sampai 9.30 kita semaya Isya. Kalau ada soalan, kalau diizin oleh pengurus dah, kalau tak izin kita pakai berakhir setakat inilah. Boleh? Kau macam mana? Nak buka peluang? Boleh sampai kita kalau ada soalan boleh 9 minit 8 minit lagi. Apa yang dipaham sekarang ni lah, masyarakat hanya mengetahui nas atau dalil-dalil hanya Al-Quran dan Sunnah, sedangkan ada yang nas yang disepakati oleh ulama, ada nas yang
tidak disepakati oleh ulama. Yang disepakati oleh ulama di antara Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Adapun yang tidak disepakati itu banyak. Seperti Zara' ni, Sahabi. Yang kita lihat di masyarakat hanya itu Al-Quran dan As-Sunnah saja. Ya. Macam mana nak komen tajuk ni? Jadi di hari ini dipahami bahwasanya hujjah syar'iyah itu, dalil syarak itu ialah Al-Quran dan Al-Hadis sahaja. Sedangkan di sana disepakati oleh ulama ada lagi hujjah-hujjah syar'iyah yang lain, yang di antaranya ijma' ulama. Itu hujjah yang disepakati diterima, dan di antaranya hujjah daripada hujjah syar'iyah, dalil syaraknya al-qiyas. Tetapi di hari ini macam mana disimpan di dalam dua saja, Al-Quran dan Al-Hadis. Memang di sana mereka tutup dalil yang lain supaya mudah mereka nak menyesatkan, mudah mereka nak mereka-rekakan hukum, nak bangsakan satu perkara kepada agama. Itu ya. Ada yang bertujuan baik dengan ikhlas, seperti Daud Az-Zahiri, mazhab Az-Zahiri. Ini dengan ikhlas dia kata qiyas bukan dalil, tak boleh kita nak qiyas, kita kena pakai nas, kena pakai zahir Al-Quran. Itu dengan ikhlas dia. Maka bila khilaf yang dibina di atas ikhlas, alhamdulillah kita terima, kita syukur kepada Allah orang yang ikhlas. Tetapi bila zahiri dia nafi qiyas dan upamanya, adakah mazhab dia, cara dia boleh berterusan? Tak boleh. Ini bukti kata cara dia itu tak sahih. Kita kena tahu Al-Quran sudah menerang, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam ini sempurna. Apa makna Islam ini sudah sempurna? Mana ada kesemuanya. Di dalam Al-Quran sudah ada cukup kesemuanya. Al-Quran agama Islam tidak boleh ditukar, dah syariat dia sampai kepada hari kiamat. Artinya ada kesemua di dalamnya. Bila ada kesemuanya, apa perkara yang baru-baru berlaku tentulah kena ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tak ada dengan secara zahir, tentu dikias dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bila mazhab Az-Zahiri, mazhab orang tak pakai kias, bila perkara yang berlaku, tanya masalah asyuran macam mana, dia nak jawab macam mana? Tak boleh jawab. Sebab kalau dia nak qiyas, dia kata tak boleh qiyas. Sebab tu mazhab dia mati. Mazhab yang tak kuat ni mati. Sebab kaedah dia tu tak betul dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau betul dengan Al-Quran dan Al-Hadis, boleh terus sampai kiamat. Di dalam mazhab kita Syafi'i, dia pakai qiyas. Sampai ke hari ni pun orang hak nafi qiyas pun kena pakai qiyas. Tak pakai qiyas tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Oleh itu, qiyas ini satu daripada dalil syarak, bukan satu pada dalil syarak dengan rekaan ulama dah, yang diiktiraf. Kalau bahasa sekarang, kalau bahasa ulama, bahasa kitab panggil yang ditakrir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah terima ketika dia nak hantar Sayyidina Mu'adz jadi gubernur negeri Yaman. Rasulullah tanya Sayyidina Mu'adz, dengan apa mu nak hukum bila datang perkara, datang pengaduan kepadamu? Dia jawab, bi kitabillah. Rasulullah kata, kalau kamu tak dapat di dalam kitab Allah,
dia kata aku nak fatwa dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mu tak dapat di dalam sunnah, dia kata ajtahidu ra'yi wala adu. Aku nak ijtihad, aku nak ukur dengan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada di dalam hadis. Rasulullah tepuk dada Sayyidina Mu'adz, dia kata alhamdulillahillazi waffaqa rasulillah. Aku syukur pada Allah, terima kasih pada Allah yang Allah taufik kepada utusan bagi Rasulullah. Orang yang Rasulullah nak utuh ni, Allah buka dada dia, faham agama. Mana Rasulullah terima sendiri kias. Orang yang dakwa nak turut sunnah, ni cara Rasulullah. Ni yang saya kata tadi, sunnah dengan mana ke apa? Tariqah. Cara Rasulullah dia terima kias. Tiba orang yang ajak kembali pada Quran hadis tak boleh pakai kias. Kias ini ialah pandangan akal, rekod ulama. Masya-Allah. Ni tak betul cara dia. Dengan kias ni lah berlaku beberapa boleh dihukum dengan beberapa perkara yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang sabit dengan kias ni lah dipanggil, boleh kita panggil sunnah al-mustanbatah. Boleh panggil. Ulama kita ada panggil, dia panggil sunnah. Ada sunnah hak mansusah, sunnah hak nasiyah yang bahasa nas betul-betul. Ada sunnah al-mustanbatah, sunnah yang diistinbat, yang dipaham ambil daripada sunnah hak zahir. Hak dipaham daripada sunnah boleh kata sunnah. Hak dipaham daripada Al-Quran boleh kata hukum Al-Quran. Itu kaedah kita. Wallahu alam. Begitulah, boleh komen sikit sebanyak. Satu lagi yang ingin tanya, masa tempoh ini tanya boleh yang kata-kata saya akan sampaikan mic. Tak ada. Alhamdulillah alim semua. Alhamdulillah Allah bagi taufik hidayah belaka dah, sudah faham belaka yang sebenarnya. Saya katalah dalam perut tu nak marah, bapa ambil masa lama, cepat-cepat aku nak sembahyang, nak balik dah. Tu ya hak sebenarnya begitulah. Sebab tu tak payah tanya. Kalau tanya jadi panjang pula. Walau bagaimanapun saya banyak minta maaf di atas segala kelemahan, segala kesilapan yang keluar daripada saya, setengah padanya yang saya ambil masa lebih yang merugikan masa tuan-tuan semua, dan kesilapan yang saya sentuh perasaan tuan-tuan, saya banyak minta ampun dan maaf. Akhir sekalinya sama-samalah kita minta Allah Subhanahu wa taala beri keampunan kepada kita daripada segala kesilapan kita, dan minta Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami di dalam keadaan iman, hipungkanlah kami dengan ahlul iman daripada para anbiya, syuhada, as-salihin. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya arhamar rahimin. وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وأعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في لطف وعافية يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.